Okay, so topik kita hari ini adalah topik kedua, problem solving technique. Okay, so motivation, ada motivation. So last chapter kita, awak semua belajar tentang apa ni, macam mana nak install, nak compile Java program dan sebagainya. So minggu ini kita akan banyak belajar tentang macam mana nak solve macam mana nak solve problem programmatically, secara praktikal lah, macam mana kita nak solve problem yang ada. So kita boleh selesaikan kita punya masalah-masalah yang kita hadapi waktu kita nak program. So kalau untuk topik ni awak akan belajar tentang Java primitive. So hari ni awak akan belajar ni lah, akan mengetahui data type, variable constant, data type operator, expression, input output dan sebagainya. Okay, ini objektif dia, nanti awak baca banyak 2 page objektif dia. So problem solving technique, so konsep dia adalah kita tulis program ni, dia berkait ataupun involve macam mana kita nak design algorithm dan kita tukar ataupun convert algorithm itu kepada programming instruction ataupun code ataupun source code lah. Kata kunci dia involving designing algorithm. Algorithm ni adalah step to solve a problem, step to step, cara-cara ataupun jalan menyelesaikan masalah. So sebelum kita buat programming, kita kena come out dengan dia punya algorithm dahulu. Dia kata ni untuk bantu programmer sebelum nak tulis source code. Dan turn algorithm into programming, into a program. Itulah dia macam mana kita nak solve problem ataupun dia punya konsep, problem solving konsep. Dia daripada kita kena fikir pasal algorithm dia dulu, and then kita akan convert algorithm tu kepada programming. So selalunya ada 4 step lah. Pertama kena ada procedure, and then daripada procedure kita kena buat algorithm, and then kita akan tukar algorithm tu kepada flowchart ataupun pseudocode. Last sekali kita buat programming. So procedure ni adalah sequence atau sequence of instruction. So and then lepas kita ada sequence of instruction, kita kena buat step to step procedure to solve the problem, and then kita akan tukarkan procedure algorithm tersebut ke dalam bentuk diagram. Kita selalu, kebanyakannya kita akan guna flowchart lah. Mostly orang guna flowchart. Contohnya adalah contohnya macam mana, how will you login to your Facebook account? Selalunya macam mana kita nak login dalam nak login kita punya Facebook. So selalunya kita akan guna desktop lah, laptop, smartphone dan sebagainya, ataupun guna kawan punya laptop. Itu secara general je lah. Tapi dalam programming kita kena ada step by step. So kita kena tukarkan dalam bentuk algorithm terlebih dahulu. Macam mana nak login ke dalam Facebook account kita. So dia kata algorithm ni step to step, step by step procedure. So first kali kita kena fikirlah step by step dia. Macam kita mengajar orang yang tak tahu apa-apa. So kita kena come out dengan step by step. Dia macam lebih kurang SOP untuk orang ramai, public. Kita kena fikir yang kita kena ada in our mind yang kita ni tengah nak mengajar orang yang tak tahu benda tu. So kita kena ada step by step dia. Macam tu lah. So firstly macam biasa kalau kita nak login ke dalam account Facebook kita, so firstly kita akan pergi ke website, and then lepas pergi website Facebook, kita type kat browser tu, kita akan enter ID dan juga password, and then kita akan tekan login button. Itu dia punya sequence dia, step by step dia, macam mana kita nak login Facebook punya account. Daripada sequence tu lah kita akan ataupun daripada algorithm tu lah kita akan tukarkan dia ke dalam bentuk flowchart. So flowchart ni dia ada 6 basic simbol. Yang dia ada banyak lagi simbol, tapi selalunya kita akan guna 6 basic simbol ni yang commonly used. First kali ada terminal. Terminal bentuk dia dia bukan segi empat, dia ada curve kat ujung dia ni. Dia bentuk macam
Alamak, saya pun tak ingat apa nama bentuk dia. So, selalunya terminal ni digunakan untuk indicate starting dan ending. Start program kita dengan end program kita kena pakai terminal punya boxes ni. Second, input dan output. Input output ni adalah untuk input output operation lah. Kalau kita nak paparkan output, kita kena pakai input output ni dalam bentuk macam ni. Saya tak ingat lah apa nama bentuk dia. Oh, sekejap, kawan awak nak masuk. Mana kawan awak? Okay. So, itu input and output punya simbol. Dia kata sini taking input, showing output. Kalau kita nak ambil input daripada user, kita kena dalam flowchart dia lah. Simbol dia macam ni lah. Ketiga, proses. Proses indicate internal operation. So, kita nak indicate internal operations such as initialization, calculation dan etc. So, dibentuk dia senang je. Segi empat ni. Dan keempat adalah decision. Decision ni adalah digunakan untuk asking question. Adakah betul atau salah. So, digunakan untuk ni lah. Untuk kita buat decision sama ada yes or no. So, bentuk dia kita panggil bentuk diamond shape ni. Kelima adalah connector. Digunakan untuk break in flowchart. Bentuk bulat. Selalunya kalau flowchart kita panjang, tu dah habis page, nak stop segitu, kita akan akhirkan dengan bentuk connector ni, bentuk bulat ni. And then nak sambung next page, kita akan buat connector yang baru. So, orang ramai ataupun orang ramai programmer yang lain tahulah apa yang dimaksudkan oleh awak dalam awak punya flowchart. Dan simbol yang keenam dan last adalah simbol control flow. Nak tunjukkan direction flow tu daripada mana ke mana. Dia pakai anak panah macam ni je. Okey. So, dalam flowchart rules ni, flowchart ni kena ditulis daripada atas ke bawah, top to bottom. Dan semua all boxes in flowchart must be connected. Semua kena connected by arrow. Dan kena start dengan terminal. Kemudian decision symbol have to exit point yes or no. Ini dia punya basic rules untuk flowchart lah. Waktu awak nak buat flowchart nanti, awak kena ingatlah ni. Contoh dia macam ni. Macam case kita nak Facebook tadi. So, tadi dah ada step by step dia punya procedure step by step, and then ada algorithm dia. Contoh algorithm dia lah. Setelah kita dah buat algorithm dia, nanti kita akan tukar kepada dalam bentuk flowchart. So awal sekali untuk start terminal, untuk start kita punya flowchart kena ada terminal, starting terminal. Kita kena tulis start ni dan akhirnya dengan stop nanti. First tadi start dan stop. Stop ni kita maknanya kita punya akhir program lah. Bentuk dia sama sahaja. And then lepas start stop kita kena minta input. Kita kena masukkan input. So, kita nak masukkan input tu, kita kena type keyboard. So, bila ada proses masukkan input, dia kena pakai bentuk macam ni, shape triangle yang sengit ni. Sebab ni semua orang akan tahu lah, programmer siapa yang buat flowchart, dia tengok dia tahu. Oh, sini adalah ada arahan untuk masukkan data ke dalam www.facebook.com. Kita type kan awal tadi kita kena masukkan website punya address tu. So, kita type enter www, and then internally sistem akan proses lah. Proses dia masuk dalam Facebook ni homepage, and then dia akan minta user untuk masukkan lagi input. Kali ni untuk email, ID dan juga password. Then program akan buat decision lah, betul ke salah. Ni dia kata true or false tu ni. Kalau
apa ni, info yang kita ataupun data yang kita masukkan itu betul. Bawa ni. Okay. Info yang kita masukkan betul, dia akan betul lah, true. Dia akan display account dan dia stop program habis. Kalau salah, dia akan kena repeat balik. Dia akan paparkan login error. Itu dia kena masukkan balik. Itulah secara general dia macam mana nak guna flowchart. Macam mana nak convert algorithm kepada flowchart. Okay, so contoh. Ini contoh programming simple untuk kita senang faham tentang programming lah. Tadi dah flowchart, lepas flowchart kita akan berpindah kepada program. So kat sini contoh ada nanti ada yang dah download ke? Okay, siapa yang dah download apa ni? Nota tu, nanti awak akan nampak ni. Setiap kali ada ni, ada kalau hijau button ni, dia ada link kepada contoh apa ni, programming yang awak boleh tengok fahamkan. Senang. Ni senang untuk yang ada masalah nak install apa ni, compiler yang hari tu. Masih ada masalah tak nak install lagi. Sementara tu dia bolehlah belajar melalui sini. Sebab dia ni web based punya. Contohnya awak klik ni, dia akan transfer awak pergi ke web yang linkkan dengan software tersebut. Ini dia punya programming lah. Awak boleh baca, awak boleh fahamkan. So secara asas dia programming, dia akan start dengan dia mesti kena ada kelas. Kelas untuk kelas ni panggil kelas lah ni, public ni sebab dia nak boleh access daripada mana-mana. So dia akan start dengan kelas dan juga dia kena ada void, dia kena ada satu method ni. Bahagian dalam ni kita panggil method. Nanti awak apa ni move further dalam topik ni ataupun kelas ni, nanti akan diterangkan lah, akan ditunjukkan lah kelas atau apa kelas. Sebenarnya kelas dengan method ni saya dah explain last week. Ataupun kalau apa ni, programming language lain selalunya dia panggil function. Dia sama macam function jugalah, tapi dalam Java kita panggil dia kelas. Kita panggil dia method. Method, kelas dia lebih kurang. So ni dia declare. Dia akan tulis macam ni lah. Kalau awak buat program, awak tulis lah komen-komen macam ni. So semua orang akan tahu apa yang awak masukkan. So ni dia declare variable ni. Nama variable ni radius. Declare double. Double ni boleh ambil dia punya data type. Berapa besar dia boleh simpan data. Dia ada banyak integer, float dan sebagainya. Nanti awak akan tengok lah. Ni sebab dia nak guna dua apa ni? Dua variable, so dia kena declare dua variable lah. Kemudian lepas dia declare, dia kena initialize. Dia kena masukkan value ke dalam variable tersebut. So dekat sini masukkan value 20. Ini adalah calculation untuk dapatkan area. Dia nak kira apa, luas bulatan. Pi j kuasa 2. Dia mostly programming ni banyak kena faham matematik lah. You guys kena sikit kena tahu pasal matematik. So selalunya nak masukkan apa ni, formula macam ni cara dia. Area pi j kuasa 2. J jari tu kita pakai dia punya variable radius sebab kita nak masukkan data. So kat sini dia masukkan nombor 20 darab pi 3.142. So secara internally program akan proses lah ataupun calculate based on our formula, and then dia akan print out output. Ni cara nak print out output. Apa yang ada dalam quotation mark ni dia akan print out as a string. So bila kita nak includekan kita punya data dalam kita punya printout, kita kena ada simbol tambah dan variable dia. Tambah lagi, dia pun masukkan string, dan dia masukkan variable. Variable ni tadi 20 tadi lah tu lah. Radius kan kat sini kan dia punya apa ni, value ataupun value yang ada dalam variable ni
nilai 20. Dia akan letak 20, lepas tu sini akan jawapan, area berapa dia calculate. Ini awak boleh tengok secara nak faham dia punya programming. Atau awak boleh tekan animation ni. Dia akan tunjuk satu per satu, step by step. Start animation, dia akan keluarkan. Dia kata setiap program mesti start dekat main method ni. Awak boleh alih-alih ni. Dia akan ada step by step punya explanation untuk awak faham. Kalau awak tak faham, awak ulang banyak kali sampai awak faham apa maksud dia. Dia akan tulislah ni nota dia. First kali macam tadilah, dia akan start dengan class and then start dengan function ataupun method. So setiap programming kita, dia akan start baca dalam main punya apa panggil ni, main punya box ni, main punya method ni. So start daripada sini, ada start daripada main, dia akan baca. Dia akan baca cara programming baca, dia akan baca line by line. Dia akan baca line 1, line 2. Line 1 ada class, okay, dia masuk. Line 2 void, betul, dia akan masuk dalam ni. Dan dia akan start baca daripada start dia punya ni lah proses dekat sini. Radius, so dia akan start initialize. Dia pun initialize, ni dia terangkan. Dia initialization tu dia berlaku di dalam komputer lah. Kita nak faham, kalau awak nak faham, awak boleh Google lah ataupun tengok YouTube. Sebab initialize ni dia akan allocate satu tempat dalam memori kita, dalam memori komputer kita, untuk dia letak, masukkan data. Contoh dia macam ni lah, dia masukkan, dia allocate radius ni dalam memori komputer kita, dalam RAM kita. Ni value in memory. Sekarang ni memory dia dah allocate memori tu, nama variable dia radius, tapi tak ada value dalam tu. So kita akan kena masukkan lah. Tu sebab tu dia kena declare variable. Next, dia akan declare pula satu lagi variable dalam memory yang tidak ada value. Dalam memory tu dia dah ada lah dua benda ni. So benda-benda lain tak boleh ambil lah memory tu, sebab memory tu tengah digunakan. And then kita next lagi. Dia pun kata statement ni radius equal 20 ni bermaksud dia assign value 20 ni ke dalam radius. So dia akan assign 20 ni ke dalam memory kita, address. Address ni dia ada nama dia, radius lah. So so dia akan assign value 20. Macam itulah cara dia nak assign value dan variable ke dalam memory. And then pada assign dia akan compute. Ni nak compute sebab kita masukkan formula cari keluasan bulatan pi j kuasa 2. Dia akan proses lah. Ni dia punya just nak check your understanding. Awak baca note ni, dia kata kalau radius tu dia misspell sebagai radius is still correct. Jawapan dia no. Sebab dalam awak tulis programming, dia case sensitive ya. Awak salah satu huruf terbesar terkecil pun dia memberi maksud lain. Bukan maksud lain, memberi alamat lain. Contohnya kalau radius ni aruk besar, dia akan declare satu lagi radius yang aruk besar ni dalam memory lah. Dia ada variable yang lain lah. Tengok baca lah. Dia pun calculate, dia darab apa semua, dia compute, dia pun keluarkan jawapan area dia kat sini. Lepas tu dia akan display. System out pin LN ni adalah untuk kita display kepada output console. So dia akan display lah apa yang dia tulis kat sini. Dia area plus 20 plus radius ni, dia akan ambil value dia masukkan dan sebagainya. Dan selesai, habis. Ni nak tutup method punya ni. Then class, then selesai, habis. Okey, so banyak lagi soalan ni, banyak lagi yang example macam ni, nanti awak boleh cuba klik, cuba fahamkan. Okey, next. Senang saja. Ni writing a simple program tadi. Ini soalan dia tadilah. Algorithm can be disconnection. Ini sebuah algorithm and then flowchart, and then ni nak cari radius of circle. Ini dia punya formula dia nak masukkan untuk display. Ni dia punya algorithm tadilah sebelum kita buat programming. Ni saya dah ni awak boleh baca and then awak compare dengan apa yang ada dalam
animation program tadi tu. Dia sama je, tapi ni saya dah print. Untuk mana yang tak download lagi nota, tak boleh nak access yang contoh ataupun animation program tadi, boleh baca sini, place of program execution. Sama je, dia terangkan satu persatu apa yang saya terangkan tadi. Okay, then tadi last week kita belajar macam mana kita nak print out output. Bosan lah asyik print out output je, so kita mesti nak ada input data. Kita mesti nak tanya user nak masukkan input, so dia ada. So untuk bab ni kita belajar tentang reading input from console. So kalau output kita guna system.out.print. System out ni untuk apa ni? Print out untuk apa ni? Untuk bagi result, bagi output pada console. .print tu sebab kita nak print out data tu. Untuk kita baca data ataupun kita nak baca, nak ambil input, kita kena guna apa ni? Statement ataupun kena tulis dalam program kita system.in. So kita akan apa ni? Programming kita akan tahulah kita nak record ataupun kita nak minta input daripada user. Ni print ni dia terangkanlah. Sekejap, pen saya tadi hilang pula pen saya. Nak print out pakai function ni, kita printkan kita punya result. Untuk kita request input daripada console, kita kena pakai scanner. To create object, to read input from system in. Contohnya macam ni lah. Setiap kali awak nak ada input, first kali awak kena masukkan line ni. Kalau saya nak terangkan tentang line ni panjang sebab dia berkait dengan function ataupun programming lain. Kita recall dia. Sebab macam system out ni, dia salah satu function yang ada dalam library. Function yang general orang guna. So programmer untuk Java ni, dia dah buat satu function lain yang kita just panggil je. Kita call dia akan compute apa kita punya request. Sama juga dengan system in ni. So kita nak kena call dia punya ni function ni daripada tempat lain. Maknanya dari tempat lain tu, maksud dia function tu dia dah siap, programming tu dah siap, duduk dalam library Java tu. So bila kita nak guna dalam kita punya programming, kita kena call lah function tu. So by apa ni, cara nak call dia, auto call function, kita kena panggil scanner. Scanner ni nanti awak tengoklah, dia akan jadi besar. Input ni kita masukkan sebagai kita punya variable dia, new scanner. Ni kita panggil scanner tu system in. Awak masukkan ni, nanti secara automatik dia akan call dia punya function input ni. Jadi awak boleh guna bila call function input tu, and then awak boleh guna pakai scanner pakai input dot next double ni. Ini kita nak request pada user untuk masukkan data. So contoh dia macam ni, contoh mudah dia. First, dalam kita punya function tadi ataupun method tadi, bawah tu lepas main tu, kita panggil mana tadi? Kita panggil function tu dulu. Ini kita nak print out, nak tulis je enter a double value. So dia akan paparkan kepada kita punya console untuk bagi tahu user untuk enter double value. So kita kena panggil function tu, and then kita kena bagi input function lah, supaya user tu akan masukkan data bersaiz double ni saiz byte dia. Input ni kita punya variable tadi. Dot next ni ada function dia adalah kita minta ataupun request user tu masukkan data bersaiz double ni melalui input, masukkan dalam kita punya input punya variable ke dalam kita punya variable yang kita nak guna, double D ni. Dia macam complicated sikit, tapi sebenarnya dia senang je. Dan seperti biasa, kalau awak tak faham, sini pun ada contoh-contoh programming. Awak tekan je compute area with console input, dia akan pergi kepada animation, web based punya programming. Dia akan tulis lah. Ni tadi. Biasalah, awak kena ingat setiap kali nak start program awak kena ada public class, ada public main ataupun method ni.
nama ni boleh tulis dalam nama apa-apa yang ni, main ni. Ni main kita nak tulis program dalam ni. So macam tadi dah, sebelum dia nak request user masukkan input, dia kena panggil dulu. Ataupun dia kena panggil function tu dulu. Kat sini dia tulis lah, panggil scanner object. So ini dia punya line dia. Nanti awak tulis ni dulu. Kalau awak nak ada input ke dalam input function ke dalam program awak. Dia ada scanner input new scanner kurungan system.in. So apa dia buat bila awak tulis ni, dia akan panggil satu library lain. Dia import package masuk dalam awak punya programming. Kalau standard awak tulis dia tak ada ni, dia akan keluar ni je biasanya, selalunya. Bila awak tulis ni, nanti dia akan automatically dia request awak untuk import lah new function yang lain yang ada dalam library Java ni untuk digunakan ke dalam awak punya programming ataupun awak punya waktu awak nak program awak punya source code. So dia akan import. Dia banyak lagi function lain, nanti awak akan jumpa lah certain function lagi yang awak akan panggil lagi. Nanti akan banyaklah import Java utility, ni import Java utility scanner. Ni kita panggil package. Kita punya ni pun setiap programming kita akan duduk dalam package juga. Sebab tu waktu awak nak buat program tu, lepas awak install NetBeans tu, dia akan awal sekali kita kena create new package. Setiap program kita duduk dalam package. Dalam package tu dia kena ada at least satu kelas macam ni. Dalam kelas tu kena ada pula at least satu method ataupun main method lah, main function untuk dia compute kita punya ni. Ini secara ni awak baca fahamkan apa dia buat, print out ni, nak print out ni, ni nak request input daripada user. Ini kita panggil objek tu, panggil function tu. Ini baru kita nak panggil request input daripada user. User masuk input, dia akan masuk ke dalam variable radius ni. Ni program sama macam tadi, macam nak kira luas bulatan tadi, tapi ini kita nak request input daripada user. Tadi tu kita dah masuk siap-siap, kita dah initialize siap-siap dia punya value. Awak tekan animation, awak tekan start, dia akan macam biasalah awak baca salah satu penerangan dia apa dia buat. Scanner dia panggil statement indicate an object for performing console input. Dia panggil statement ni pula dia display message. Ni sebab sistem print out display message. Ni dia request user masukkan value. So kita masukkan value berapa? 15 lah di jari contoh. 15, 10 lah. OK. Ni akan paparkan dekat punya konsol. Enter a number of radius 10. Kita dah masukkan tadi kan. Dia pun masukkan value 10 tu ke dalam kita punya variable. Dan dia letak dalam kita punya komputer punya memory. Value in memory. RAM kita. Lepas tu dia akan calculate. Apa soalan dia ni? If you misspell area as area in this line, which will... So dia just nak check your awak punya understanding lah. Dia kata kalau dia misspell area ni, sebab kita declare area ni dengan A huruf kecil, tapi kalau awak misspell dia A dengan huruf besar dalam program ni, sebab sebelum ni awak declare A huruf besar, atau macam ni awak declare sini A huruf besar, and then dia kata apa yang akan apa error yang akan ada. Error dia kat sini lah waktu dia ni. Sebab sini dia huruf kecil, sini kalau awak sini buat huruf besar, A huruf besar, so dia waktu awak nak print out result tu dia tak tahu mana nak cari. Which line apa 17, line 17 akan ada error. Tu sebab dia tak lupa kat mana awak masukkan. Betul. Dia pun bagi result, dipaparkan, settle. Nanti awak boleh tengok. Dia balik kepada lepas tu ada lagi contoh-contoh programming yang lain yang awak boleh tengok. Tekan sini compute average pun ada dan sebagainya. Banyak lagi nanti awak boleh tengok. Implicit import and explicit import. Maksud dia implicit ni adalah yang dalam awak punya package ataupun awak punya API ataupun dalam Java tu punya API. Explicit ni dia ambil daripada function luar daripada current kita punya package. Contohnya tadi bila kita run program kita, dia akan guna Java utility ni. So dia pakai data ataupun function yang ada dalam kita punya package ataupun package yang
yang ada dalam kita punya waktu kita initialize kita punya package, dia akan ada package-package yang lain yang diimport sekali untuk kita guna, untuk kebiasaan kita gunalah. Dan mana yang kita import kemudian dia ataupun function tu berada luar daripada package kita, tapi dalam Java punya library, dia panggil explicit. Java ya, contohnya Java utility scanner ni. Sebab kita nak guna input punya function, kita import dia daripada luar, daripada library Java, dari tempat yang lain. Dalam Java ada library ni perpustakaan lah. Dalam perpustakaan tu dia banyak, dia punya buku, contoh dalam perpustakaan banyak buku-buku, macam-macam buku ada. So macam itulah konsep dia. Dalam Java ni ada library, dan library dia tu ada macam-macam API, ada macam-macam function. Makin awak buat programming ni, makin banyaklah awak akan tahu API yang ada, ataupun library yang ada, ataupun functions yang ada dalam Java tersebut. Sebab awak nak hafal payah. Awak boleh tahu bila awak buat je. Sebab bila awak nak buat tu, awak akan bila awak buat programming tu, bila awak nak record sesuatu program tu, nanti awak type, awak tahu dia benda tu sebenarnya dah ada dalam library. Awak tak perlu nak buat daripada scratch, daripada zero. So awak just recall panggil. Macam contohnya macam input ni lah. Sebenarnya kalau nak buat input ni, awak boleh buat je satu persatu dia punya programming dia. Tapi leceh lah sebab panjang. So sebab benda ni benda asas Java punya programmer dah buatkan dia punya function siap-siap. Kita just panggil je. Sama ada implicit import ataupun explicit import, dia tak ada performance difference, dia sama je. Itu maksud dia. Okay, next, identifier. Identifier, mana saya punya highlighter. Identifier is a sequence of character. Ada consist of letters, digit, underscore and $sign. Ini untuk identify kita punya variable lah selalunya. Ini identifier must start letter, underscore, sama je. Yang penting awak kena tahu dia tak boleh start dengan digit. Dan tak boleh pakai reserve word. Reserve word nanti sebab alamak ni dalam buku, appendix A ni dalam buku. Kalau awak beli buku dia, awak boleh tengok dalam appendix tu, dia akan beritahu lah apa Java keywords. Kalau tak pun dalam programming nanti selalunya yang dia akan color biru. Kalau dalam kita punya NetBeans kasih color biru. Color biru tu semuanya adalah reserve word. Cannot be true, false or null, can be any length. Kita punya identifier tu kita nak tulis panjang mana pun boleh, tak ada masalah. Ini contoh tadi tu. Contoh variable. Ni kita panggil variable lah. Variable. Ini pun variable. Ini kita nak compute. Dia akan formula dia. Ni print out dia punya result. Awak tahu lah. Setiap kali awak nak ni variable pun boleh ubah nama dia dalam bahasa Melayu variable. So setiap kali variable ni dia kena ada data type dia, sama ada awak nak declare dia sebagai integer number ataupun floating number ataupun double, apa lagi macam-macam. Dua tu lah dia dalam bentuk number. Sini mungkin dia dah declare atas lah. Ni dia just initialize. Initialize maksud dia kita masukkan value ke dalam radius, ke dalam variable kita. Mungkin dia dah declare variable ni dekat atas-atas tadi, sebelum ni. Ni just nak tunjuk apa variable dia je. Contohnya macam declaring variable ni, kita declare variable. Kita declare variable X ni sebagai integer. So dia hanya boleh masuk integer number. Masuk floating number, dia akan convert awak ni dia convert tak? Kat sini dia akan convert floating number awak tu jadi integer. Contohnya awak masuk 1.5. So dia akan masukkan nilai 1 sahaja. Dia bukan bundakan kepada yang besar atau yang kecil. Dia ambil nombor yang depan. Nombor perpuluhan ke belakang tu dia akan ignore. Awak nak masuk floating number, awak masuk sama ada floating ataupun double. Dia akan masukkan nombor decimal number. Char A. A ni variable. Char ni adalah data type character. So kita nak masukkan character sebagai kita punya kita nak initialize character sebagai
kita punya data. So kita kena pakai char A ni, char karakter ni. Tadi kita declare variable ni, kita nak assignment statement, kita nak assign ataupun kita nak initialize data ke dalam kita punya variable. Ni contoh dia, kita masukkan value 1 ke dalam X, masukkan 1.0 ke dalam radius, A ni ke dalam A. Ni sebab dia karakter tadi, kita dah declare sebagai karakter, kita boleh masukkan karakter saja. Tak boleh masuk nombor dalam ni, nanti dia akan ada error. Tadi kita declare satu-satu, kita declare dulu, lepas tu kita initialize. Tapi dalam programming kita boleh buat sekali in one step. Declaring and initializing in one step. Macam ni lah cara dia. Awak declare dan awak initialize. Awak declare variable ni, data type dia integer, awak initialize, masukkan value terus ke dalam. Ini pun sama. Macam itulah masuk dia. Senang je. Name constant. Name constant ni adalah value constant, value tetap. Kita tak boleh ubah-ubah. Once kita dah masuk, once kita dah initialize, value tu tak boleh diubah di kemudian dia dalam programming tu, dia akan pakai selama-lamanya. Contohnya, sebelum kita nak masukkan data type jenis constant, kita kena letak final depan dia. Ni data type, masukkan double daripada decimal digit. So kita kena finalkan dia. Ni contohnya untuk pi tadilah. Pi kan kita tahu nombor dia value dia tetap. Mana ada pi ni berubah-ubah. So ni pi dia, value dia adalah 3.149. Bila nombor tu dah tetap, dan kita akan guna nombor tu dalam program tu sampai habis, tanpa kita ubah, kita akan constantkan dia. So dia letak final double pi. So selalunya constant variable ni kita kena namakan dia dengan huruf besar. So sesiapa yang tengok awak punya programming, dia nampak final huruf besar, dia tahulah awak value ni adalah constant. Ni constant. Final integer size 3 ni, nanti selama-lamanya size dia dalam programming awak dia tak boleh ubah lah. Data dalam size ni dia akan boleh ubah. Kalau awak tiba-tiba di bawah-bawah program awak, tiba awak guna size ni, and then awak masuk value lain, nanti dia akan ada error. Dia akan tanya awak, dia akan beritahu awak lah, ada compiling error, sebab awak dah declare dia sebagai constant, and then awak masuk value baru, so salah. Ini cara nak namakan awak punya variable. Macam yang last week saya beritahu, variable kita namakan ada dia cara dia. Ni untuk method kita namakan dia, dipanggil camel naming convention. So selalunya variable tu huruf awal dia, abjad awal dia kecil, yang lain tu kena huruf besar macam ni contohnya. Dan tak boleh ada space, dia kena sambung. Tak kisahlah kalau awak nak tulis apa lagi selain pada nama ni. Tak boleh nak fikir lah. Area 2 dalam Word kan, kalau awak nak tulis dalam, awak declare satu variable nama dia area 2. Nak masukkan data ke integer, contoh variable dia area 2, awak kena tulislah area. Ni contoh je cara menamakan dia. Payah juga tulis dalam ni. Tu macam ni. Word yang pertama, abjad dia huruf kecil. Word kedua dan seterusnya huruf besar. Itu cara menamakan kita punya. Dia nak standardize lah, senang. Sebenarnya tak salah pun. Awak nak namakan apa-apa pun tak ada masalah. Awak nak word besar semua ke, word kecil semua ke. Tapi dia tak ikut dia punya ni lah, tata cara. So nanti awak je faham awak punya programming. Sebab awak buat programming ni bukan untuk awak je faham. Awak nak buat semua orang yang baca program awak boleh faham dengan senangnya. Sebab nanti bila awak bekerja atau awak buat programming, awak bukan buat seorang-seorang. Awak mesti ada ramai yang bekerjasama. Bila awak dah buat satu programming yang besar, macam kalau Google nak buat dia nak buat website dia, Google lah, dia nak program Google tu, dia mana ada satu seorang je programmer, dia ada beribu programmer dia. So sebab tu program ni kena ada standardize. So semua orang, siapa-siapa pun, programmer lain pun boleh baca, boleh tahu, boleh faham apa yang dia masukkan. Sebab tu dia ada convention, ataupun ada standardization dia ni.
Ini kalau untuk namakan variable dan juga method. Kalau nak namakan kelas, setiap awal setiap first object untuk word tu kena huruf besar. Contohnya macam ni lah. Besar. Naming convention. Ni contoh dia namakan dia punya kelas lah. Dia panggil Pascal naming convention. Tadi camel naming convention. Ini nama Pascal. Sebab apa dia nama camel, unta? Nanti awak tertanya kenapa nama camel? Sebab dia ambil daripada bentuk unta. Unta dia ada kepala, dia ada bonggol. Dia macam tu lah konsep dia. So bonggol ni dia, bonggol 1, 2 ni macam abjad ni lah. Dia macam camel, ada bonggol 1, bonggol kedua pada unta tersebut. Sebab tu nama dia camel naming convention. Pascal ni saya tak tahu. Dia namakan Pascal je. Okay, nanti awak boleh baca dan fahamkan. Macam mana saya awak kalau pakai constant cuma kena huruf besar. Tu saya cakap tadi, kalau yang lain-lain tu variable lain tu awak semua huruf besar pun nanti programmer lain baca keliru. Awak nak constantkan variable ni ke atau nama ke je. So jadi menimbulkan kekeliruan. Okay. Next, numerical data type. Ini adalah data type untuk kita punya programming. Data type punya so setiap data type tu dia ada size dia. Contohnya, bila kita masuk, selalu kan awak nampak ada integer, floating dengan double. Ni karakter. So sebenarnya long dan sampai byte ni adalah untuk nombor yang bukan decimal lah, nombor apa? Even number sih. Nombor apa yang bukan decimal. Tak pakai decimal, kita akan pakai data type jenis ni. Kalau dah, so kita kena tahu data type jenis apa yang kita nak masuk. Kalau kita nak masuk data yang size dia tak besar, kita boleh pakai byte. So dia akan pakai sikit memori. Contohnya 1. Kita nak masukkan nilai 1. Okay. Kawan awak ada yang baru masuk. Awak boleh pakai je integer ni, tak ada masalah, tapi dia akan allocate memori awak sebanyak ni lah. Ni range dia ni daripada dua negatif, range ni nombor daripada negatif 2 bilion sehingga ke 2 bilion. Tu dia akan ambil size banyak tu. Kalau awak nak pakai value yang juta-juta, bilion-bilion, boleh lah pakai ni 1 bilion lebih. Boleh lah pakai jenis data type jenis integer. Kalau awak just nak masukkan data jenis kecil-kecil je, sekat 2, 3, awak pakailah yang ni, range antara 128 negatif 128 sehingga 127. Ni dia range dia dalam bentuk nombor lah, senang faham size dia. Banyak ni je range dia. Kalau awak masuk 128, dia tak boleh lah, dia tak boleh masuk, tak muat lah dalam byte ni. Data type ni awak kena pakai short. Data type jenis short ni. So data type jenis short ni dia akan ambil range antara negatif 32 ribu sehingga 32,000 range dia dalam memori tu, size memori dia diambil. Ni dipakai 1 byte, pakai 2 byte, pakai 4 byte. Ni size memori itulah. Ni pakai 8 byte. Ni size dalam memori, ini range dia yang kita boleh guna. Kalau awak pakai negatif 129, tak boleh. 129 lagi kecil daripada 128, dia dah terlebih daripada range dia. Ni kalau awak pakai 128 pun tak boleh tak boleh masuk dalam byte punya data type ni, nanti dia tak muat. Dia dah terlebih dia punya range. Macam tu juga decimal number. Decimal number pakai floating dengan double. So kalau kita pakai floating, dia ambil 4 byte. Kalau pakai double, kalau nak masuk data yang decimal point dia besar, banyak, awak kena pakai double. Karakter tadi, data type jenis karakter, dia pakai 2 byte. Dia boleh masuk range dia ABC lah, ABCD sampai Z, E, F, G, sampai Z lah. Data type jenis kan. Data type jenis boolean, pakai 1 byte je. Sebab dia boolean ni range dia boleh beritahu kita yes, no, true, false je. Tu je dia punya kegunaan dia. Okay, so tu jenis data. Ni dari jenis data type ni cara kita nak baca ataupun kita nak minta request input daripada
user. So macam biasa kita kena initialize, kita kena import pakai statement ni, pakai function ni, and then kita kena request daripada user untuk masukkan input. Variable dia value, data type dia jenis integer. Kalau kita pakai data type integer, kita kena request pakai function ni, input.next. Ini memang tetap input.next ni. Data type yang belakang ni je kita ubah bergantung kepada data type variable kita. Contoh sini kalau kita pakai integer, kita input.next integer. Kalau kita declare sebagai byte value, kita buat pakai next byte. Kalau short, next short. Ni next integer ni. Kalau long, data byte kita jenis long, data type kita jenis long, pakai long. Kalau data type kita jenis float, pakai float, dan seterusnya. Itu maksud dia. Ini maksud dia kalau kita nak request input daripada user. Nanti awak boleh baca description dia. Sama je. Ini operator, ni operator ni macam operator matematik lah. Tambah itu, tambah, tolak. Kalau darab kita pakai asterisk. Kalau bahagi kita pakai division. Ini apa nama? Ni nak dapatkan remainder, apa nama? Modulus. Bukan modulus, apa dah? Ini untuk dapatkan meaning dia remainder. Remainder ni senang faham adalah balance lah. Antara 20 bahagi 3, dia akan ada balance 2. 2 tu yang dia akan ambil kalau kita pakai semua ni. Next, integer division. Ni cara nak bahagilah, pembahagian. Kita pakai backslash ni. Sekejap, ada lagi nak masuk. Contohnya, kalau awak bahagi 5 bahagi 2, dia akan ambil nilai 2. Perpuluhan belakang dia tak ambil. So kalau awak nak bahagi integer number ni, awak kena letak macam ni, 5.0 bahagi 2. So dia akan convert. Kalau dia dapat result tu dalam decimal number, dia akan convert lah ke dalam bentuk data type jenis double ni. So dia akan paparkan 2.5 ni. Dan ini untuk remainder tadi lah. Kalau kita pakai 5 ni 2, apa nama ni, lupa, remainder 2, dia akan bagi nilai 1. Sebab apa, 5 bahagi 2, 2 darab 2, 4. 1, and then 1. 1 ni lah yang dia ambil, remainder dia, balance dia, remain apa, lebihan dia tu. Macam tu yang lain. Ni remainder operator biasa. Ni awak boleh baca apa maksud dia. Sama je, dia nak dapatkan apa ni, remainder dia, 16 bahagi 7 ni lah, apa lebihan dia. Ini contoh-contoh problem, contoh problem. Ini example untuk programming. Macam mana ini masalah dia nak displaying time. So dia akan tunjuklah kat sini. Macam biasa, awak boleh ke klik apa yang ada saya letak ni, link ni, awak klik. Awak baca dia punya source code dia, cuba fahamkan dulu, and then kalau tak dah faham sedikit, awak boleh tekan animation ni untuk lebih faham. Dia akan terangkan satu persatu. Masukkan tu integer number, nak masuk apa, 2 lah saya nak masuk. Dia masuk, dia akan apa ni, buat will be salah. Contoh macam tu lah. Kalau salah, kalau betul-betul, awak boleh next. Cuba fahamkan. Senang je. Ada contoh-contoh yang tak dapat install lagi, boleh tengok contoh tu juga, tak ada masalah. Sementara kalau ada masalah dalam installation, NetBeans installation kan, awak ada masalah, awak boleh tekan je ni untuk faham apa fungsi system.out tu, apa fungsi system.in. So awak
lepas ni dah boleh lah test buat programs ni, boleh nak request input, boleh nak paparkan output, tak ada masalah. Yang lain kalau nak buat calculation, kena masukkan matematik punya formula. Itu je, tak ada masalah, tak susah pun. Ni dia terangkanlah nota, just a note. Apa ni? Calculation yang melibatkan floating number, selalunya dia akan bagi, dalam program ini dia bagi tahu tak completely accurate lah, sebab selalunya bila floating number ni dia akan bagi perpuluhan yang besar macam ni. Bagi calculation dalam engineering dia accurate lah sebab banyak perpuluhan kan. Tapi dalam ni nanti setiap kali awak bagi nanti banyak sangat perpuluhan ni, so awak tak tahu apa nilai dia. Macam ni contohnya, nak ambil apa 1 ke 0.998 ke, sebab dalam calculation dia akan calculate floating number macam ni lah, terlalu besar. Ni just nota ringkas untuk pemahaman. Ini exponent operation, apa ni, kuasa. Bahasa Melayu kuasa, dalam matematik punya term kuasa. Ini contohnya nak kuasa 3 kan. Ni math.power ni adalah kita akan panggil function math.power. Masukkan value 2, 3. Maknanya 2 kuasa 3. So dia akan bagi display 8 dan seterusnya, sama je. Ini maksud dia dah initialize dan buat calculation dalam satu line saja. So dia terus buat, dia terus masuk. Kita boleh buat banyak-banyak. Kita boleh buat asal-asing pun boleh, buat satu line pun boleh. Nanti awak faham, awak tahu apa yang awak buat. Kalau awak nak buat asal-asing, awak boleh declare variable, masukkan initialize, masukkan formula dalam variable tersebut. Lepas tu system.out ni masukkan variable tu kat sini je. Nanti dia akan paparkan. Sebab ini salah satu cara nak jimatkan line dalam awak punya programming. Sebab banyak line awak guna, makin banyaklah RAM ataupun memory yang digunakan oleh komputer. So ada certain source code ataupun programming, awak dah tahulah. Contoh dia malah dia dah tak nak lah buat, nak declare asing-asing semua, initial asing-asing, just buat dalam satu line. Fungsi dia sama je. Contoh dan lain-lain lah. Ni just mathematical punya operation. Number literal lah. Ni just awak kena faham lah term-term ni. Literal tu apa? Literal ni adalah constant value yang appear directly in the program. For example 34, ni panggil literal number. Jadi integer dia panggil literal number lah. Ni penerangan dia sebab sedikit. Literal number can be assigned to an integer variable as long as it can fit into the variable. Maksud dia, kalau variable awak tu declare dia sebagai data type jenis byte, yang boleh muat negatif 128 sehingga 128 range dia dah number. So itu nama yang banyak tu, yang antara range tu lah boleh duduk dalam variable tersebut. Kalau awak masuk, contoh jadi byte sampai 127 sahaja, tapi awak masuk value 128, dia dah tak boleh duduk dalam tu, dia tak muat dia. Awak kena besarkan awak punya data type. Byte, lepas byte apa tadi, short, besar sikit. Lepas short apa, integer long, base kepada data type ni tadi. Ini compilation error will be occur kalau literal number tu too large untuk variable tu to hold. Contohnya byte B ni 1000, bila awak declare dan initialize variable B, data type dia byte, awak masukkan value 1000, so dia akan ada compilation error sebab 1000 ni dah lebih daripada dia punya range. Dan gitulah seterusnya. Kalau nak pakai range yang besar, awak besarkan data awak tukar dia punya jenis data type dia tadi, pakai integer ke, integer 2 billion. 2 billion number ni, antara nombor ni sehingga ke number ni dia boleh masuk dalam dia punya variable. Nak besar lagi pakai long. Tapi awak kena hati-hati bila awak declare awak punya variable tu sebagai long. Awak kena
dekat nombor ni nanti, kat value tu awak kena masukkan letter L ni. Sebagai dia tahu sistem ataupun komputer program Java ni tahu yang awak masukkan ni sebagai long number. Long number ke dalam long data type. Boleh masukkan saiz besar, saiz besar. Uppercase letter ataupun lowercase letter, tapi selalunya commonly use ni lah uppercase letter, sebab untuk bezakan dengan nombor 1 nanti keliru. Lowercase letter ni nampak macam nombor 1. Tu maksud dia. Bukan je long. Sebab kalau awak tak masuk long ni, kalau awak masuk nombor panjang-panjang, dia Java akan ingat awak masuk untuk integer. So dia akan ada compiling error. So bila awak dah declare data type long, dekat nombor yang awak masuk tu awak kena letak L. Contohnya macam sini lah, 2, 1, 3, 8, 7, ujung sekali letak L besar. Dan juga untuk double dan juga float. Float number pun kena, float number pakai D kat number dia. Float number pakai F, double pakai D. Contoh ni macam ni lah. For example, you can use masukkan value ke dalam data type tadi, dalam variable tadi, letak F huruf kecil ataupun F huruf besar. Tak ada masalah. Tapi selalunya pakai huruf besar lah, sebab tadi dah pakai huruf besar sebab senang. Standardize. So dia tahulah kita masukkan nombor ni sebagai floating number ke dalam float punya data type. Nak masuk yang double punya decimal number, kena letak D di belakangnya. Ini double versus floating. Ini just penerangan lah, beza-beza macam mana calculation. Kalau pakai double tu digit dia banyak lagi. Kalau pakai floating dia sampai 7 digit paparan dia. Kalau double dia size range dia besar. Ini scientific notation. Biasalah exponent. E ni exponent. Floating point literals, nombor floating ni boleh dispesifikasi ataupun kita boleh specify in scientific notation. For example macam ni contoh. So bila awak specify scientific notation ke dalam floating data type macam ni, 1.23456 exponent 2 ni, so dia akan memberi maksud yang sama, iaitu 123.456 ni dah di exponent kan dia. E ni represent exponent, either in lowercase or uppercase, tak ada masalah awak nak tulis macam mana. JShell is a command line interactive tool, enable you to type JShell ni enable you to type a single Java statement and get it executed to see that result without having to write a complete class. The feature is commonly known as REPL, read, evaluate, print, loop. So dia buat, dia akan evaluate expression, execute statement satu persatu. Kita tak perlu tulis dalam Java. So kita dalam Java punya NetBeans punya Java punya editor tu, kalau kita nak compute tu, kita compute satu main punya block tu. So in case awak nak testing ataupun nak verify betul tak betul statement awak tu, function awak tu, awak boleh guna command prompt. Ataupun dekat sini dia JShell lah, Java Shell, tapi dia guna command line interactive tool ni dalam command prompt. Awak kena buka awak punya command prompt, awak type kat situ, nanti dia akan tunjuk satu persatu. Contohnya macam ni lah. Contohnya, bila tak saya buka command prompt saya? Saya tak pakai kalau saya MacBook pakai terminal, nama dia terminal tapi sama je. So buat apa tadi enter show open command window and type JShell to launch JShell as shown in figure. So dia kata saya buka command prompt saya contoh. Dia kata type JShell untuk launch JShell punya application. Betul tak ada pun. Baru dia buka. So saya type. Awak nampak ke? Saya type JShell dalam saya punya terminal. Okay, dia pun akan keluar lah. Kalau kita install Java rasanya, dia akan datang sekali dengan JShell. Tak tahu kalau ada yang built-in punya. Kalau awak buka command prompt awak akan nampak ni dululah. Kita punya nama ni. And then, kita type JShell, dia akan keluar JShell ni.
Tu dia kata apa? Keluar ni integer x equal 5. Ini kita nak buat satu persatu je lah. Kita nak buat satu line, kita nak execute terus. Ataupun kita nak compute terus tanpa kita guna Java tadi. So, dia kata kita declare x equal 5. So, kita nak check lah apa output dia, apa yang dia compute. Kita tekan enter. So, dia akan paparkan x 5 lah. Ataupun dia apa yang dia buat, dia tak paparkan, dia akan buat, dia masukkan nilai 5 ni ke dalam x. Betul. Next apa lagi? You can list all the declare variable using the var command and shown in figure. Ni kalau awak declare banyak variable. Contohnya saya declare apa lagi sini double y equal 5.7 semicolon. Dia apa ni? Statement ni sama je macam kita tulis dalam Java. Kalau statement kena diakhiri dengan semicolon. Dia akan keluar, maksud dia ni, dia masukkan nilai 5.7 ni ke dalam variable ni. So kita nak check apa variable yang kita dah declare, kita boleh backslash type var. Var ni stand for variable. So dia akan keluar lah. So dalam kita punya memory tu, variable ni yang telah di-declare tadi, yang awal ni. Ini memudahkan awak, contohnya memudahkan awak untuk buat programming tadi lah. Contohnya tadi kan, kalau dalam Java, kalau awak nak dapatkan dia punya output, awak kena run satu source code tu, baru dia akan keluarkan output dia dekat console output tu. So dengan menggunakan JShell ni, awak boleh type source code yang pendek-pendek sikit-sikit yang awak nak tengok, awak nak tahu, atau awak nak tengok yang itu je, dia source code tu okey ke tak okey. Boleh masuk contohnya area tadi. Area tadi saya kena declare dulu. Contoh integer area equal integer area radius equal 2 area equal radius time radius time 1442 contoh. Include possible calculation double. Saya ada double. Sorry. Ada double kat situ. Dia takut saya. Terlebih kat dia. Tak boleh kat sini. Tadi kat nak clear. Double area. Tekan saya balik. Dapatlah jawapan dia. Tadi masalah tu sebab ada nombor perpuluhan ni. Tadi saya area saya declare integer tu yang ada error. So bila saya dah declare balik area ni as a double punya data type, dia pun ada boleh compute lah, boleh calculate. Inilah salah satu cara, contoh cara untuk gunakan JShell ni, untuk kita nak evaluate betul tak betul. So lepas kita dah tahu betul tu, kita bolehlah masukkan dalam kita punya programming dalam Java tadi. So kita tak ada buang masa untuk nak kena tunggu compute semua, baru salah, jumpa salah, nak kena cari pula dalam source code tu mana yang salah, salah satu. Jadi makan masa. Tu salah satu cara pendek dia lah, menjimatkan masa. Dan ada banyak lagi lah dia punya ni. Awak kat sini you can use edit command to edit the code. Nanti awak dah buat, dah tulis dia banyak, awak nak edit, awak boleh masukkan /edit ni untuk edit balik value ataupun variable ataupun data type yang awak dah tukar tadi.
Tak ada masalah. Okay, ini arithmetic expression. Macam mana kita nak guna formula matematik dalam Java. So contoh dia kat sini, kalau macam ni lah matematik ni punya expression dalam Java, dalam programming Java tu awak kena convert jadi macam ni. Dia akan memberi maksud sama. 3 apa ni? 3 plus 4x over 5. Dia kena buat ni. 3 plus 4x ni kena buat dulu bila mana yang apa ni? Mana expression yang kena buat dulu, calculation yang kena buat dulu, kita kena letak kurungan. Biasalah sama macam matematik matematik punya ni rules. Dalam kurungan ni semua dia akan calculate dulu, akan compute dulu. Compute. Lepas tu next dia ada darab, dia akan darab and then tambah. Darab tu bahagi, akan order dia, mana yang didahulukan calculation, kiraan dia sama macam matematik macam tu. Cuma ni dia nak tunjukkan macam mana awak nak tukarkan arithmetic expression ni dalam bentuk Java. Masuk dalam Java, dalam programming awak masuk macam ni. Dia punya expression dia macam ni lah. Bahagi 5, bagi tolak pula ni 10 darab apa ni, 5 darab ni. Kena, kalau setiap darab kurungan ni awak kena buat darab lah, darab kena ada. Dia kena ada darab numerical operator ni kena ada lah. Awak tak boleh anggap dia macam matematik ni kita tahu ni dia akan darab. Dalam Java awak kena letak simbol ni, simbol darab, expression operator dia. Ni darab, ni bahagi, backslash ni bahagi, ni tambah, macam tu. Ini dia tunjuk macam mana evaluation tu, expression tu di-evaluate. So dia akan start, dia ada apa nama dia punya priority dia. So dia akan start dengan apa yang dalam kurungan dulu, parenthesis. Kalau ada kurungan, akan start dalam kurungan dulu. Kalau tak ada kurungan, dia akan start dengan darab. Dia punya hierarchy dia. Macam ni lah dia. Dah kurungan dah tak ada, dia akan apa yang lepas kurungan kedua tinggi, darab. Dia pun darab. Darab lagi ada. Lepas darab apa? Ada tambah. Macam itulah dia punya hierarchy dia. Dan satu lagi sebab hierarchy, contohnya macam tambah dengan tolak ni, hierarchy dia sama level. Cuma dia akan buat mana yang belah kiri dulu, paling depan, paling awal dulu. Sebab Java tu akan compute daripada sini kan. Dia akan compute. Contohnya sini ada awak punya variable equal 3 plus 16. Dia akan baca, so dia akan start 3 plus 16, 3, lepas tu plus 35, satu. Kalau tolak ni kat depan, dia akan tolak dulu lah mungkin. Tengok macam mana dalam. Ni macam mana nak convert temperature, buat program tu convert. Dia cakap je buat program, sebenarnya program tu dah ada. Awak klik ni, sama je macam tadi yang saya tunjuk yang sebelum example tu. Awak baca dia punya source code, fahamkan dulu apa maksud dia, apa dia punya variable ni, apa variable ni memberi maksud apa dan sebagainya. And then awak tekan animation, awak boleh buat satu-satu. Dia akan tunjuk macam mana nak convert daripada Fahrenheit ni, saya punya ni, daripada Fahrenheit degree ni pergi ke Celsius. Ni formula dia. Ni dia punya variable dia nak convert Fahrenheit ni pergi ke Celsius. So ni formula, arithmetic formula dia. Dalam Java dia akan tulis macam ni lah, Celsius 5.0 bahagi. Sebab apa dia kena 5.0? Sebab bila dia bahagi macam kita macam dia bagi contoh tadi, integer number, kalau integer division ni kalau kita bahagi, dia akan hanya ambil, kalau ada apa ni, result dalam decimal number, dia akan hanya ambil yang depan saja. Decimal number tu tak ambil. So tak tepat lah. So dia nak tepatkan dia, kita kena letakkan dia perpuluhan, 5.0. So dia akan convert kepada dalam double punya data type. So dia akan kira sehingga dia, titik perpuluhan tu akan darab semua, akan masuk dalam variable ni. Contoh, bila klik contoh programming, dia klik kat sini. Ada sini ni. Jangan risau, sini pun ada banyak. Contoh untuk awak faham. Ini contoh program untuk displaying current time. Awak baca, ini macam mana dia nak calculate nak display current time. Nanti kalau awak guna ni, program ni, current time awak tak sama dengan current time sekarang, jangan awak terkejut pula, sebab dia pakai GMT, dia ikut Greenwich punya time. Ikut Greenwich ni apa? Belah-belah UK sana. Kalau kita sini, kalau awak sekarang buat pukul sekarang pukul berapa?
pukul 9.30, dia baru mungkin pukul 1.30 malam kot. Kalau awak buat sekarang ni mungkin dia akan tunjuk pukul 1. Tengok ada, tak boleh tak? Mana tu? Apa dia buat start? Dia bagi start reservation. Apa ni? Dia masukkan value total millisecond. What will be total second? Kita masukkan je lah. Tak kira lambat pula. Oh, salah. Dia akan masukkan tu. Ni kalau dia nak check awak punya understanding. Kalau awak masuk value salah, salah lah. Atau dia akan bagi tahulah apa sebenarnya value yang betul. Probability second, banyak pula tanya. Dia masukkan je lah. Salah lagi. Current second will be 6. Dia pun masukkan value 6. Current second. Next. Dia pun kira. Dia tahu saya banyak salah. Dia buat ni. So sekarang pukul 1, current time 1.20. Sebab dia pakai GMT, so dia waktu UK. Sekarang UK pukul 1.20 pagi. Sekarang tadi dah seminit yang lepas. Sekarang kita dah pukul 9.21 pagi. Sekarang ni time current time. Mungkin seminit 30 second yang lepas saya execute ataupun saya run program ni pada pukul 9.20 pagi. So sana dia akan beritahu awak current time pukul 1.20 pagi. Kalau awak nak show Malaysia punya current time, so awak kena copy ni, awak kena ubah lah macam mana calculation dia. Awak kena buat programming sendiri lah. Sebab program yang disediakan ni based kepada UK punya time. GMT tu belah-belah sana punya. Kita kena tambah 8. GMT tambah 8. GMT tu kosong. So kat sini dia beritahu macam mana dia kira time ni. Macam mana dia kira current time ni. Dia base kepada kiraan dia tu dia akan bagi pada start pada ni lah. January 1, since midnight January 1, 1970. So mana-mana programming language yang ada software ataupun ada program yang display current time, semua dia akan base kepada waktu ni lah. Dia start pada sini. Dia akan calculate, dia pun beritahu sekarang ni current time berapa. Contoh dia lah. Sebab apa waktu ini adalah di mana tahun Unix operating system ni diperkenalkan. Sebab tu semua orang pakai waktu ini. Daripada range mana dia calculate time tadi tu, daripada range mana, daripada tahun ni lah. Sekadar history, sejarah dia ni. Ni kita panggil augmented assignment operator. Augmented ni macam ni bentuk dia. Tadi ada numerical operator. Ni awak nampak macam ni nama dia, operator ni dinamakan sebagai augmented. Contohnya plus equal, nama dia addition assignment. Dia panggil addition assignment. Example dia bila kita tulis dalam programming, contohnya macam ni, 1 plus equal 8. Memberi maksud, ini adalah memberi maksud sama macam 1 pula I. I equal I plus 8. Value I awal ni bergantung kepada kita initialize lah. Kalau kita bagi tahu, kita declare value awal I ni adalah 2. So bila kita bawah dia, kita masukkan statement ni. So I yang baru akan jadi 10 lah. 2 tambah 8 jadi 10. So I baru jadi 10. Kalau kita repeat lagi, jadi 10 tambah 8 jadi 18. Macam tu contoh dia. Dan juga seterusnya lah. Kalau tolak lah. Dia daripada statement macam ni. So dia nak pendekkan, nak jimatkan memori, dia datang dengan assignment operator macam ni. So dia namakan augmented operator. So awak nampak macam ni. So awak nampak je macam-macam ni, sebenarnya dia memberi maksud sama je macam ni. Ini increment and decrement operator. Dia ada tanda plus plus, minus minus, plus plus, minus minus.
plus plus bermaksud increment. Minus tolak bermaksud decrement, naik turun. Var ni variable, tak kisahlah variable apa. Kat sini dia pakai J. Contohnya sini pakai J kan. Sini pakai variable J, variable I. Ini increment operator lah maksud dia. Maksud dia integer J ni value dia equal plus plus I. I ni pada awal dia initialize sebagai 2. Pada awal dia initialize sebagai 1. Dia plus, maknanya sebelum data tu, value tu dimasukkan ke dalam J punya variable, dia akan increasekan value tersebut daripada 1 jadi 2. So value yang masuk ke dalam variable J ni adalah 2. Lepas dia increasekan, I ni akan masukkan ke dalam value yang dia increase tadi akan masukkan dalam memory I tadi balik sama dengan 2 dan seterusnya. Nanti kalau dia repeat jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Beza dengan dia ada pre, ada post. Beza dengan plus plus after variable ni adalah dia akan masukkan value dulu ke dalam ni, baru dia akan increasekan value pada variable tersebut. Contohnya macam ni tadilah, I tu value awal dia adalah 1. So statement kita macam ni. Integer kita declare variable J integer equal I plus plus. So maksud dia akan masukkan value I ni dulu ke dalam J, itu maknanya 1, and then baru dia akan increasekan value I ni. Jadi I is 2. So dalam memory yang tersimpan adalah J sama dengan 1, I sama dengan 2. Macam itulah maksud dia. Sama juga dengan decrement ni, post dengan pre macam tu, sama. Kalau macam ni maknanya dia akan decreasekan dulu value tu kosong. Lepas tu dia pun I pun jadi kosong. Ini dia akan masukkan value I tu dulu ke dalam J, baru dia akan decreasekan value tersebut. Macam tu, senang je. Ini pun sama je. Ni contoh yang kedua. Integer I. Declare I integer. Data type, kita declare I sebagai data type dia integer, masukkan initialize value 10. Lepas tu ada variable baru. Variable baru sebagai integer 10 darab dengan I plus plus. So sama macam efek dia macam ni. 10 darab I. Macam tu lah. Sebab I tu, satu tu dia apa, please dia post. So dia akan darab dulu baru increase. Ini pre-increment. Dia akan contohnya macam ni, efek dia macam ni. Dia akan increase dulu I tu, baru dia darab. Ni dia darab dulu, baru I tu dia increase. So kalau sini dia akan jadi 100. New number ni akan, value dia akan jadi 100, baru I tu jadi 11. Ni dia increase I tu dulu, jadi I ni jadi 11. Lepas tu dia darab dengan 10 ni, dia jadi apa? 110. Macam tu. Itulah dia contoh dia. Dan seterusnya. Ni dia kata dia boleh buat macam ni lah. Boleh increase tambah I. Increase, variable yang kita increase tu boleh ditambahkan dengan variable yang sama. Contoh macam ni lah. Nanti awak buat praktis tadi, awak boleh lah type macam-macam untuk kefahaman awak. Macam mana nak increase, macam mana nak decrease. Awak boleh main dengan Java tu, supaya nanti senang awak nak buat programming. Ni apa ni? Assignment expression dan assignment statement. Ni expression statement dia. The expression can be used as a statement. Ni penerangan dia lah. Nanti awak Google apa maksud statement, apa maksud expression. Panjang ni kita panggil dia macam kita panggil statement juga. Kita panggil statement, ada yang kita panggil lain. Macam ni, satu ni kita panggil statement. Expression tu adalah value yang kita masukkan ke dalam variable tersebut. Ni variable. Ni OP ni operator equal. Operator ni boleh masukkan apa-apa lah. Maksud dia just nak pendekkan je. Macam tu lah. Ni apa? Numeric conversion. Statement. Byte
ni kita nak convert numeric type ni. So contohnya macam ni. I ni kita declare data type dia byte, value dia 100, masih dalam range. K ni kita declare long, value dia I darab 3 plus 4 100, 13. 103. 300 tambah 4, 304. Masuk dalam value 304. Dan seterusnya, double. Double ni I darab 3.1 tambah K. Nanti kita calculate lah. So ni sebab kita nak apa yang nak dimaksud numeric type conversion ni adalah kita nak ubah data type asal ni kepada yang baru. Mungkin sini byte, kita nak convert dia jadi lebih, mungkin lepas kita tambah-tambah dia jadi lebih besar, range dia dah terlebih, so kita kena convert menjadi integer, menjadi short ataupun long ataupun integer, bergantung kepada range yang dia ambil, range yang dia jadi. Ni kata, when performing a binary operation involving two operands of different type, Java automatically convert. Dia kata Java bila kita proses binary binary operation yang mempunyai data type yang berbeza, so Java akan automatically convert operand tu based on the following rules. Kalau antara operasi tu berlaku antara integer dengan double, so dia akan convert kepada data type tu, dia akan convert kepada double. Kata one of the operand is double, so dia akan pergi double, maknanya yang lebih besar lah. So kalau float, so dia akan jadi float. Kalau long, operand one antara dua tu long lebih besar, dia akan convert seluruh data type tu menjadi long, supaya data result yang kita dapat tu muat duduk dalam dia punya memory. Kalau tak, dia convert menjadi integer. Macam itulah. Nanti awak baca, awak fahamkan apa kegunaan. Kegunaan dia adalah untuk casting. Nama dia type casting. Casting is an operation that convert a value of data type into a value of another data type. Casting ni secara asas dia adalah nak convert satu jenis data type kepada data type yang lain. Itu secara asas nak faham casting ni apa. So casting ni, casting dengan small range ni akan di-convert menjadi larger range. Atau kita panggil dia widening a type. Maknanya kita nak besarkan data type tu. Contohnya, awal tu kita declare data type kita jenis byte tadi. Byte kan kecil. Range dia pun negatif 128 sampai 127. Betul, ada banyak lah data type lagi. Yang kecil-kecil kita declare. Mungkin ada 2, 3, 4, 5 data type yang kita declare byte. Sebab dia ambil value range dalam range data type, dalam range byte tadi. Tapi bila kita dah melakukan operasi, darab ke apa, so makin lama value tu jadi makin besar. So dia dah tak muat duduk dalam data type tersebut. Data type byte tadi. So kat sini, secara automatik bila Java tu nampak value kita dah makin besar, dia akan convert data type tadi secara automatik kepada data type yang lebih besar. So daripada byte, mungkin dia akan convert menjadi integer. So supaya data kita yang dah jadi besar tu, dia muat dalam data type tersebut. Itu dia panggil widening. Tapi bila daripada large punya data type convert menjadi small range punya data type, dia panggil narrowing. Dan kita kena ingat Java hanya automatically widen a type. Kita sendiri yang kena narrowkan type tersebut. Kalau ada certain kegunaan yang kita nak kecilkan data type kita kena manually bagi arahan. Yang selain pada itu, kalau nak besarkan widening, Java akan lakukan untuk kita. So widening ni sebenarnya tu dia panggil implicit casting. Kalau kita buat manually, kita panggil explicit casting. Casting ni proses convert data type kepada data type. Implicit ni dia widening, explicit dia narrowing. Tu kita awak kena faham term-term ni. So contoh macam ni. So daripada awal, contoh D ni kita
declare sebagai integer lah, integer pula, kita pakai byte lah, kecil. So bila dia berlaku proses, dia dah makin banyak, data jadi besar. Lepas tu Java akan automatically widen kan data type tersebut. Dia pun convert jadi double D equal 3 contohnya. Kalau explicit, kita nak kena kecilkan data type tersebut. So kita kena buat manually. Macam mana? Kita kena buat casting lah. Contohnya bila data type kita declare integer, dan dah berlaku proses yang panjang, so kita dapat tambah tolak darab tiba data value yang kita dapat dalam bentuk perpuluhan. Perpuluhan ni data type dia adalah floating ataupun double, so dia tak muat masuk duduk dalam integer. Tapi kita tak nak perpuluhan, kita tetap nak juga dalam data type jenis integer. So kita kena buat explicit casting. Macam ni cara dia casting ni. Kita masukkan data type yang kita nak, ada kurungan kat depan dia punya value macam ni. Macam ni. So dia akan ambil 3, value 3 je. Kalau bila kita casting macam ni, explicit casting macam ni, dia akan ambil value depan je lah. Dia bukan bundarkan kepada nombor yang terkecil ataupun nombor yang terbesar. Dia akan ambil value yang paling kiri daripada titik perpuluhan. Macam ni pun dia akan ambil nilai 3. Point 9 ni dia akan abaikan. Ataupun dia panggil fraction part ni, dia panggil truncated ni. Truncated. So ini range dia lah. Macam mana Java tu increase automatically daripada short. Kalau kita pakai byte, dia akan increase very short. Lepas tu kan integer, long, float, double. Contohnya macam ni. Kalau kita declare kita punya value tu variable tu jenis integer, nanti kalau programming ataupun Java nak kena automatic widen, dia akan pergilah long. Dia akan declare sebagai long ataupun float lah, bergantung kepada value kita nanti lah. Macam tu dia jenis casting ni. Ni awak boleh tengok lah ni example macam mana dia guna jenis casting tadi dalam keeping 2 digit points after decimal point ni dalam cell text ni. Nanti awak klik ni, dia akan jump pergi kepada web base punya source code. Awak klik, awak fahamkan source code dia, klik animation, awak tengok satu persatu macam mana dia punya step by step punya program tu baca running. Ini adalah cara nak casting in augmented expression. Contoh dia macam nak in Java of the form of ini x1 op equal x2. So macam mana dia implementkan dia akan implement macam ni lah. x1 equal t x1 operator x2. T dalam kurungan ni bermaksud type tadi lah, data type tadi, sama ada integer, double, apa semua. Untuk augmented operator ni, macam mana dia buat. Contohnya kalau awak tulis macam ni, ataupun dalam program awak baca programming orang, programmer lain, awak nampak macam ni, so maksud dia sama je macam ni. Cara dia casting. Sebab dia awal dia sum ni dia declare sebagai integer number. So bila dalam proses tu tambah tolak dia ada dapat value. Value dia dapat floating number atau ada titik perpuluhan decimal macam ni. So Java akan automatically convert dia. Sebab dia pakai augmented punya operator, so dia akan bagi maksud sama macam ni lah. Sum plus 4.5 nanti dia akan castkan dia dalam bentuk integer. Ni kalau kita nak explicit casting, kita nak dapatkan nombor tak nak ada perpuluhan, maksud nombor integer, kita cast lah integer macam tu. Okay, tu tadi kita dah lepas mathematical dia punya operators yang kita akan gunakan dalam programming. So next adalah macam mana software development. Ni nanti awak baca lah, dia panjang, dia penerangan je software development, proses dia. So first step adalah requirement specification and then system analysis. Then the next step design system. Kita design sistem tersebut, and then lepas kita dah buat ni based pada specification requirement ni, kita dah analyse, kita dah design program kita dah design apa semua, and then kita implement.
Lepas implement, kita test kita punya program tu. Kita rasa okey, kita akan deploy. Masukkan dalam ataupun running lah, test running. Deploy kepada device-device yang kita nak guna. Next, last step adalah maintenance. So, inilah dia punya development process, software development process. So, dari masa ke semasa, maintenance dan juga testing, dia akan pusing lah, cycle ni. Nak maintain program tersebut. Contohnya, application software lah dalam awak punya phone. Ataupun smartphone. Ataupun OS. Ataupun OS untuk smartphone awak. Setiap bulan ataupun setiap minggu dia akan ada update. Benda ni dia buat sampai maintenance. Lepas tu dia ada bugs, ada benda yang dia nak upgrade. So dia akan check balik spek yang terbaru. Dia nak upgrade apa, dia nak tambah apa dalam dia punya program. Dia kena tengok dulu requirement. Okay, tak dengan apa, and then dia akan analyse, and then dia akan design baru. Lepas tu dia akan test dulu in-house. Lepas tu dia akan implement dulu. Lepas tu dia akan test in-house. So dia bagi programmer daripada department lain untuk test dia. Kalau dia test ni, dia akan ada bias. Dia rasa okey tak okey. So kadang dia rasa dia akan ada masalah dia tak nampak. Dia punya masalah tu kat mana sebab dia dah biasa kan. So ada bias. So selalunya dalam organisation dia akan bagi programmer daripada department lain untuk test programming kita tu. So dia akan jumpa apa masalah ke bugs dia akan report. Dia akan proses dia akan berulang lah. Dan dah okey, bawakan dia deploy. And then deploy ni kita akan dapat update untuk kita punya sistem software. Itu maintenance balik. Itulah proses dia berulang-ulang sampailah selama-lama sampailah dia tukar operating system baru. Ni tadi penerangan lah. Proses ni, requirement ni dia buat apa? Requirement ni, kalau kita nak start daripada zero, daripada scratch, kita kena ada requirement dulu. Apa kita nak buat? Program apa kita nak buat? Apa yang kena ada, device apa kita nak deploy? Processor apa, device apa satu, processor apa yang sesuai untuk programming kita. Kalau processor nak perlukan processor yang power, so device lama-lama dah tak boleh, tak support. Requirement specification kita akan tentukan program kita. Lepas kita dah tentukan dia punya requirement apa semua, barulah kita analyse sistem tersebut, analyse, design dan seterusnya, implement. Sistem analyze, sistem design ni adalah proses di mana kita buat algorithm, flowchart dan sebagainya. Kat situlah kita akan tengok berulang-ulang kali, okey tak algorithm flowchart kita, okey tak, betul tak flow dia ni, masuk input, masuk output, betul tak, betul, check. Lepas tu baru kita lepas kita dah design, kita dah dah convert pada flowchart, semua kita dah nampak on paper secara asas dia boleh dibuat. Barulah kita tentukan classes, interfaces dan sebagainya, input output untuk dalam sistem design lah. Classes, kita nak pakai classes apa kelas kita nak namakan, apa method atau function yang kita nak namakan, semua tu kita kena fikir siap-siap sebelum kita implement. So proses ni lah yang akan jadi berulang-ulang. Input, process, output, dia kita analyse, kita design, tak betul, analyse, design. Dia panggil input, output, process, IPO ni, input, process, output. Dia dapat input, dia requirement lah, dia dapat requirement, dapat input, dia design, dia proses, dapat output, okey tak okey, dia buat lagi. So dah okey, barulah dia bagi implementation ni, barulah nak buat program, baru nak buat source code, baru nak guna Java tu tadi. Buat source code kita, guna classes dan juga interfaces, function, method yang telah kita tentukan dalam step design tadi, sistem design punya step tadi. So kita akan implement kat sini. Dia akan beritahu implementation involving coding, testing dan debugging. Code test, debug, code test. Dah selesai, hantar pula testing pada department lain. Hantar pula untuk orang lain untuk test, ataupun kita ke test. Kalau kita department kita je ada, kita lah test. Kalau satu organisasi kami tu banyak department, banyak programmer, dia buat banyak application, so dia akan hantar kepada orang lain untuk test. Okey tak okey, boleh deploy tak boleh deploy. Nanti dia akan dapat feedback tak bagus, kena improve, dia improve balik, masuk balik implementation, test balik, okey, barulah dia akan hantar deploy
hantar pada device. Baru dia hantar pada device kita lah, smartphone ke, laptop ke, apa ke yang kita guna, kita download, upgrade. Lepas kita dah install, nanti dia akan ada maintenance process. So organisation yang supply programming tu atau produce programming tu atau develop program tu, so software tersebut dia kena jagalah maintenance, kena update dah setiap masa. Sebab setiap masa nanti akan adalah hacker ke siapa ke duk cuba hack, cuba hantar bug, hantar phishing, hantar macam-macam lah nak curi data kita. So dari masa ke masa developer kena maintain, kena update dia punya sistem. Proses tu berulang macam tu lah. Okay. So next, ni contoh kalau awak nak tengok example computing loan payment, nanti ni adalah loan payment punya formula. So dalam ni nanti awak boleh tengok macam mana dia implementkan formula ni ke dalam dia punya programming. Macam biasa lah tadi, awak klik, tekan, tengok animation, baca, tengok source code dulu, fahamkan, and then klik animation, tengok satu persatu. Betul tak? Kefahaman awak tu betul tak? Kalau tak faham, ulang lagi. Kalau tak faham term-term tu, awak boleh google apa kegunaan dia. Basically dia guna term-term yang senang kita faham. Selalunya dia akan ada komen. Baca komen yang programmer yang dah tulis tu. So nanti awak dah faham, waktu awak tulis program, awak pun kena ikut standard yang sama. Setiap tu kena komen beritahu apa ni maksud dia, ni untuk buat apa, ini untuk buat, supaya orang lain yang baca awak punya program faham. Ini example programming untuk monetary unit. Ni nak tukar nak masukkan dollar sign ke dalam, kita tukar numbers lah ke dalam bentuk unit monetary unit keuangan. Nak masuk dollar sign ke awak boleh klik example ni, dia akan bagi contoh. Okay, ini adalah common error and pitfall yang selalu programmers secara tak langsung ataupun tak perasan dia lakukan. Ada lebih kurang 6 lah. Banyak lagi errors ataupun pitfall yang ada, cuma ini yang common lah selalu. First kali apa? Undeclare ataupun uninitialized variables and unused variable. Ada variable kita guna tapi kita tak declare pada awalnya, dia akan ada error. Ada variable kita dah declare tapi kita tak pernah guna pun. So itu nama dia unused variable. Common error is not declaring. Common error yang selalu programmer buat adalah tak declare variable dia ataupun tak initialize variable tersebut. Contoh dia macam dah, kita dah declare, kita dah initialize interest rate, declare double, initialize 0.05. Lepas tu interest double, interest rate time 45. So kata this code is wrong because interest rate ni kita dah declare assign dengan value ni, tapi interest rate ni tak declare dan tak initialize. Sebab apa? Sebab kita salah namakan dia. Sini huruf kecil, sini huruf besar. Sebab tu kata Java ni dia case sensitive. Bila awak tulis macam ni, dia faham awak memasukkan variable yang lain, tak bukan variable ni. So awak kena pastikan lah setiap variable yang awak guna tu ada connection dia. Kalau awak nak guna variable baru nama interest rate juga, awak kena declare yang baru lah kat atas ni, double interest rate. Lepas tu initialize value dia berapa, supaya nanti awak nak buat ni dia akan baca lah. Nanti kalau awak buat awak declare yang baru, nanti yang ni pula jadi unused variable. So ataupun awak ubah je ni, macam tu. Dia kata case sensitive. Kedua ni dia Java anggap two different variables. Itulah dia. Apa lagi? Common error yang kedua adalah integer overflow. Integer overflow ni bermaksud bila sesuatu variable yang kita assign tu kita assign value padanya itu adalah terlalu besar untuk dia simpan. So dia panggil overflow lah.
integer overflow. Maksudnya kita declare value data type dia integer, tapi kita masukkan value dia yang besar macam ni. Integer ni boleh masuk sampai 2147483647 ni. Value ni dia boleh masuk lagi dalam range dia, tapi bila kita dah buat macam ni, statement macam ni tambah 1 maknanya dia dah jadi 48 macam ni. Dia jadi 2147483648. Dia dah terlebih satu angka, dia dah terlebih range dia. Range sampai 7 aja. So dia jadi overflow, terlempah. Macam cawan, letak air sampai range dia cukup bibir cawan tu. Kita letak sikit lagi, dia melempah, overflow. Walaupun sikit, walaupun satu je kita masuk, tapi sebab dia dah cukup range dia pun overflow lah, melempah. Itu maksud dia integer overflow. Ni apa, round off error is called a rounding error. It's the difference between a calculated approximation of a number and exact mathematical value. Oh, ni nak bagi tahu apa ni? Macam mana nak bagi senang faham Macam mana nak bagi senang faham? Contohnya macam ni lah. Bila ada calculation macam ni, dia display macam ni. Sebenarnya bila kita buat calculation dalam apa ni, dapatlah dalam bentuk decimal. Tapi value tu kita nak guna macam banyak ni je. Tapi bila kita calculation tu kita dah ada value decimal macam ni, and then kita teruskan, nanti dia akan jadi dia akan generate value yang lain lah. So tak seperti yang kita nak. Sebab tu dia panggil round off errors. Kita tak boleh nak round off kan dia. Dia tak boleh nak round kan dia. So selalunya untuk ini kita ada cara lain untuk kita nak berapa decimal point. Yang kita nak pakai 2 je. Dia ada function nanti in the future, nanti awak akan nampak macam mana kita nak ambil certain decimal point sahaja, supaya kita punya calculation yang seterusnya akan lebih tepat seperti apa yang kita nak. Kalau kita tak buat macam tu, nanti kita teruskan, dia akan darab lah ni 5 makin lama, walaupun kita nampak macam tak ada beza pun, tapi dalam calculation benda ni berapa banyak titik perpuluhan ni didarab dengan kita punya value, dia akan bagi hasil jawapan yang sangat berbeza daripada apa yang kita nak. Ni apa ni, unintended. Yang keempat apa, unintended integer division. When two operand are integers, the division operator perform an integer division. The result of the division is an integer. The fractional part is to force two integer to perform. Ni macam kita bagi tahu tadi lah, kalau kita perform integer, two integers, so contohnya macam ni, 1 bagi 2 dia akan dapat apa, 1.5 1.5 1.5 macam ni. So kalau kita punya tu integer, data type kita integer, dia akan hanya ambil nombor di hadapan saja. So yang selepas titik perpuluhan ni dia akan ignore, akan tak ambil kira. So dia bagi maksud unintended integer division. Division ni value dia unintended, tak diambil kira, tak di attend. Dia akan ambil value 1. So kemungkinan kalau kita nak guna decimal point, kemungkinan jadi tak tepatlah kita punya kiraan. Okay. So tu apa ni, untuk overcome dia, kita kena macam ni contoh dia, integer 1, integer 2, average dia kita tentukan double. Tapi sebab 1, 2 ni integer,
dia akan print out satu saja. So untuk dijadikan dia sebagai ada decimal value, kita kena ubah, kena letak decimal. Contoh dia macam ni. So dia akan dapat jawapan macam ni lah, 1.5. Kalau awak tak faham, awak boleh test je dekat awak punya program. Apa? Satu bagi ni akan, apa maksud dia? Satu bagi ni dia akan ambil nombor apa? Kalau satu bahagi 2.0, dia akan paparkan apa nilai dia, apa value dia. So nanti awak akan faham. Awak akan lebih faham. Yang lainnya kebiasaan redundant input object. So redundant ni berulang lah. Input yang berulang-ulang. Contohnya apa ni? Okay, so dia nak request input daripada user. So dia akan masukkan function ni. Lepas tu dia paparkan arahan enter an integer. Tu dia statement ataupun function untuk simpan user punya input. And then untuk yang kedua, dia pun panggil lagi, recall lagi function ni. Scan tadi dah sekali, kedua dia buat lagi, panggil lagi, dia tanya lagi, masukkan input. So dia panggil redundant lah ni, dia panggil redundant. Dia boleh daripada macam ni, dia boleh buat macam ni sekali je. Panggil sekali function tersebut, scanner input ni panggil, lepas tu bagi arahan pada user, enter integer, masuk je first value input, dan bagi tahu user untuk masukkan second value, terus masukkan ataupun function untuk request, untuk simpan value tersebut, untuk request value tu. Tak perlu dah nak panggil sekali lagi scanner ni. So kalau panggil banyak-banyak jadi redundant. Jadi benda tu tak perlu panggil banyak, tapi kita panggil banyak kali, so dia akan makan memory. So dia akan kurangkan space dalam memory kita lah. So sebab tu dia panggil redundant, sebab benda tu tak perlu panggil, dia boleh hanya panggil sekali je. So function dia sama. Okay, reference. Okay, ni buku yang saya guna. Okay, kita dah habis sampai ke bab yang pertama. Okay.